Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan tentang kesan COVID-19 terhadap mata wang negara Australia dan juga Indonesia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu Nur Adilah, Faizatun Nabila, Ahmad Fahmi, Muhammad Nur Syafizi dan juga Nur Aida. Saya Faizatun Nabila binti Arzuman akan menerangkan tentang latar belakang bagi negara Indonesia dan juga Australia. Bagi negara Indonesia, ia terletak di antara Lautan Pasifik dan juga Lautan India. Ibu kota bagi negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia mempunyai HDI pada tempat ke-114 dengan nilai 0.705 dan populasi bagi Indonesia adalah sebanyak 275.5 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 0.6% setahun. Indonesia mempunyai ekonomi yang rancak dan juga pelbagai. Ia juga merupakan salah satu ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan sebuah negara republik demokrasi dengan sistem berpresiden. Dan akhir sekali, Indonesia mempunyai KDNK 1.32 triliun pada tahun 2022 dengan KDNK per kapita sebanyak $5,083 dengan kedudukan ke-16 dalam dunia. Seterusnya adalah latar belakang bagi negara Australia. Australia terletak di antara Lautan Pasifik dan juga Lautan India. Australia merupakan benua terkecil tetapi negara yang terbesar di dunia. Ibu negara bagi Australia adalah Canberra di tenggara antara Melbourne dan juga Sydney. Dan Australia mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia atau HDI yang tinggi iaitu 0.951 pada tahun 2021. Populasi bagi negara Australia adalah 25.9 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 1.1% setahun. Ekonomi di Australia mempunyai sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan maju dan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang stabil selama lebih daripada 20 tahun. Australia merupakan sebuah negara demokrasi ke-6 tertua dan sistem dua parti serta demokrasi yang penuh. Dan akhir sekali, KDNK bagi Australia adalah Australia mempunyai KDNK 1.68 trilion pada tahun 2022 dan KDNK per kapitanya pula adalah 64,491.4 juta dengan kedudukan ke-12 dalam dunia. Seterusnya analisis status mata wang Australia dan Indonesia. Bagi mata wang dolar Australia kepada ringgit Malaysia pada kadar pertukaran adalah $1 Australia AUD sama dengan 3.8 ringgit Malaysia, manakala RM1 Malaysia MYR sama dengan 0.32 dolar Australia AUD. Hal ini adalah kos bagi dolar Australia dan ringgit Malaysia pada hari ini adalah kadar pertukaran sebenar sehingga 8 Disember 2023 mengikut hasil perdagangan pertukaran. Semua operasi pertukaran mata wang dalam bentuk bank dilakukan atas dasar rasmi. Dolar Australia untuk kadar pertukaran ringgit Malaysia adalah untuk pada hari ini. Manakala rupiah Indonesia adalah pertukaran rupiah Indonesia kepada ringgit Malaysia adalah kadar pertukaran adalah sebanyak 1 MYR sama dengan 3.31.5 IDR, manakala IDR sama dengan 0.3017 MYR. Ini adalah sepanjang bulan lalu adalah rupiah Indonesia telah meningkat berbanding ringgit Malaysia sebanyak kira-kira 1.5%. Sepanjang tahun lalu, rupiah Indonesia telah meningkat berbandingkan ringgit Malaysia sebanyak 5%. Antara faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran adalah kerana keadaan ekonomi global iaitu kelembapan ekonomi. Seterusnya, impak COVID-19 terhadap mata wang Australia dan Indonesia. Bagi mata wang Australia menyebabkan kejatuhan harga komoditi, ekonomi Australia yang lebih padat dengan sumber bergantung pada ekspor komoditi yang harganya menjunam semasa wabak itu. Yang kedua, kemelesetan global. Kurangnya pelabur semasa COVID-19, semua pelabur luar terbatas untuk berurus niaga dengan Australia. Yang ketiga adalah pelancong berkurangan. Industri pelancong penting pada Australia terjejas akibat sekatan perjalanan memberi kesan kepada aliran masuk mata wang asing. Manakala mata wang Australia menyebabkan dasar kadar pertukaran fleksibel.
Dasar kadar pertukaran fleksibel Indonesia membenarkan pelarasan automatik untuk menyerap beberapa kejutan harian. Yang kedua adalah kelembapan ekonomi. Kebimbangan terhadap varian Omicron dan potensi kelembapan ekonomi global menimbulkan cabaran baharu. Impak politik semasa terhadap kestabilan mata wang bagi Australia dan Indonesia. Bagi Australia, yang pertama, dasar ekonomi domestik. Keputusan Reserve Bank of Australia (RBA) mengenai kadar faedah dan langkah pelonggaran kuantitatif boleh memberi kesan kepada kestabilan mata wang. Yang kedua, ketegangan perdagangan global, pergantungan Australia terhadap perdagangan dengan China. Yang ketiga, pilihan raya Persekutuan pada Mei 2023, ketidakpastian yang menyelubungi keputusan pilihan raya di Australia. Yang terakhir, risiko geopolitik, peristiwa seperti Perang Ukraine dan ketegangan di rantau Indo-Pasifik boleh menyebabkan keengganan risiko pelaburan dan meletakkan tekanan ke atas mata wang AUD. Bagi Indonesia pula, pilihan raya Presiden yang akan datang boleh menjana beberapa kegelisahan pra-pilihan raya dalam pasaran rupiah Indonesia. Harga komoditi global ekonomi berorientasikan ekspor Indonesia sensitif terhadap turun naik harga komoditi global. Yang seterusnya, pilihan raya langsung asing, FDI, dasar kerajaan dan kestabilan politik boleh mempengaruhi aliran FDI ke Indonesia. Yang terakhir sekali, campur tangan Bank Pusat. Bank Indonesia secara aktif campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk menguruskan turun naik mata wang Indonesia. Impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang bagi Australia dan Indonesia. Yang pertama sekali, bagi Australia, kebijakan Bank Sentral Australia, keputusan RBA mengenai kadar faedah dan langkah-langkah pelonggaran kuantitatif dapat mempengaruhi kestabilan AUD. Kebangkitan inflasi baru-baru ini mungkin mendorong dasar monetari yang lebih ketat dan AUD yang lebih kuat. Yang kedua, dasar fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah seperti pengeluaran dan perpajakan dapat mempengaruhi keyakinan investor dan aliran modal asing, mempengaruhi kestabilan AUD. Yang ketiga, hubungan perdagangan. Ketegangan perdagangan global, khususnya dengan China, dapat mempengaruhi permintaan untuk komoditas Australia dan berdampak pada AUD. Yang terakhir sekali, ketidakpastian politik. Peristiwa politik domestik seperti pemilihan raya federal dapat menyebabkan volatilitas jangka pendek untuk AUD Indonesia. Pula, yang pertama, kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia secara aktif campur tangan dalam pasar valuta asing untuk mengelola volatilitas Indonesia. Kebijakan intervensi dan suku bunga BI dapat mempengaruhi kestabilan mata wang Indonesia. Yang kedua, reformasi ekonomi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik investasi asing langsung FDI dapat mendorong masuknya modal asing dan memperkuatkan mata wang Indonesia. Yang seterusnya, harga komoditas global. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas terutama energi mineral membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Harga komoditas yang tinggi dapat memperkuat mata wang Indonesia, sementara harga yang rendah dapat melemahkannya. Yang terakhir sekali, ketidakpastian politik Indonesia menjelang pemilihan Presiden 2024 dapat menyebabkan kegelisahan pasar dan mempengaruhi mata wang Indonesia. Cadangan penambahbaikan antara dua buah negara iaitu Indonesia dan Australia. Untuk Indonesia, mereka seharusnya meningkatkan dasar fiskal dan monetari yang kukuh, menggalakkan pelaburan dan menarik modal asing, mengurangkan pergantungan pada import dan menggalakkan ekspor dengan mewujudkan lebihan dagangan, mengukuhkan polisi kewangan. Untuk Australia, meningkatkan pertumbuhan KDNK, merendahkan dan menstabilkan inflasi, meningkatkan dan mengukuhkan mata wang dengan mempunyai harga komoditi yang lebih tinggi, memberi perhatian kepada hasil semula jadi iaitu bijak timah, arang, batu dan gas. Dan akhir sekali, meningkatkan pelaburan asing langsung iaitu FDI.
Sebenarnya, Australia dapat mengharungi kejahatan awal dan pulih dengan baik, manakala Indonesia dengan cabaran infrastruktur dan pengantungan kepada sektor tertentu masih menghadapi ketidaktentuan dan perlu mempertimbangkan strategi selanjutnya. Oleh itu, dalam menghadapi cabaran yang semakin meningkat, Australia dan Indonesia boleh mempertimbangkan kepelbagaian ekonomi, peningkatan daya saing dan pembaharuan struktur sebagai sebahagian daripada strategi pemulihan jangka panjang mereka. Pemantauan berterusan penunjuk ekonomi, situasi politik dan perubahan global kekal penting untuk merancang langkah berkesan untuk mengekalkan kestabilan mata wang.